Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah, iaitu ke muka surat 64. Baik, iaitu yang ke-9 pada malam ini, makna yang batalkan iman atau definisi murtad. Muka surat 64. Iaitu yang ke-9, makna yang membatalkan ataupun definisi murtad. Kata pengarang kitab, kerana kita telah menyelesaikan pembicaraan tentang makna iman dan kufur, maka sudah selayaknya bagi kita untuk membicarakan makna naqidun, iaitu yang membatalkan. Di mana tema buku ini sebagaimana yang sudah diketahui adalah Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah, iaitu pembatalan iman dari sudut perkataan dan juga amalan. Yang membatalkan ataupun an-naqid dalam bahasa Arab, perkataan nawaqid ni ataupun an-naqid maksudnya membatalkan. Boleh sebut dalam pembicaraan an-nawaqidil iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Di dalam bahasa Arab ya, apabila disebut dari segi bahasa yang dikenali dengan an-naqid, apa maksud an-naqid dari sudut bahasa Arab? Segi makna kita pembatalan. Jadi pengarang kitab ni nak buat secara detail satu persatu, nanti saya ringkaskan kaum muslimin dan muslimat kalian tentang makna yang dikatakan nawaqidul iman. Dibahas satu-satu dulu. Apa maksud naqid dalam bahasa Arab? Baik. Merujuk kepada kamus-kamus bahasa, kami mendapatkan bahawa kata an-naqdu digunakan merosakkan akad atau bangunan yang dijalin atau dibangun dengan kuat, maka bermakna naqsu syai', membongkar sesuatu, dan dipanggilkan juga intisharul aqd, membukakan ikatan simpulan. An-naqdu adalah lawan al-ibram, dan orang yang menentang anda disebut dengan iaitu naqiduk. Baik, ini perkataan bahasa Arab lah. Saya tak ambil, saya cuma ambil ringkasan saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu dalam bahasa Arab an-naqid atau an-nawaqid bukan bermakna perbatalan saja. Dia boleh dimaknakan dengan sudut kaum muslimin dan muslimat membongkar dalam bahasa Arab, ataupun juga kaum muslimin dan muslimat kalian dalam bahasa Arab bukan sekadar membongkar. An-naqid juga ialah bukan sekadar batal tetapi merosak atau menghancurkan. Maka dihuraikan makna naqid, nawaqidul iman, yang merosak ke iman, yang menghancur ke iman,
yang membongkar ikatan iman, orang panggil dalam bahasa Arab nawaqid dalam bahasa Arab. Okey. Itu saya tak ambil lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Cuba kita tengok Al-Quran ada menyebut perkataan an-naqd. Baik. Firman Allah Ta'ala, "Wala takunu kalladzina qadat azlaha min ba'di quwwatin ankadha." Baik. Dan jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, bila sebut naqadat dalam ayat tadi, cuba tengok dalam Quran ya. Wala takunu kalladhi, jangan kamu jadi seorang perempuan yang naqadat azlaha, yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Maksudnya di sini dalam Quran menyebut makna naqadat itu menguraikan ikatan benang. Boleh faham itu? Jadi banyaklah bahasa Arab kaum muslimin dan muslimat kalian. Dan juga dalam Al-Quran ada menyebut juga, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sudah meneguhkannya. Maka di sini tentang kudu yang dikenali dengan naqid atau nawaqid memasuk pembatalan. Cukup sekadar itu. Sebab kita ni kalau hurai kaum muslimin dan muslimat kalian, dia terlalu panjang. Baik. Cuba kita tengok muka surat 66. Yang membatalkan dari sudut istilah. Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, saya nak ulang sikit perkataan bahasa Arab. Kena ingat kan? Kita duk mengaji buku sekarang ni itu nawaqidul iman. Nawaqidul iman. Maksud nawaqid ni merosakkan, mengungkaikan ikatan atau menghancurkan atau membongkarkan. Jadi apabila sebut nawaqidul iman, perkara-perkara yang merosak, perkara-perkara yang mengungkaikan ikatan iman dari sudut perkataan dan perbuatan. Pengarah kitab mengharapkan dia segi bahasanya dia pun nak menepati segi makna. Baik. Okey. Cuba kita ambil satu hadis lagi sebelum kita ambil istilah makna naqada, makna naqib di sini. Hadis kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini. La yanqudanna ural islami urwatan fakullaman naqadat, tengok naqadat dalam bahasa Arab ya, urwatun tasabbat bathan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Dia kata daripada Abi Umamah Al-Bakhili, dari Nabi SAW baginda bersabda, tali simpul Islam benar-benar pupus satu demi satu. Setiap kali satu tali simpul pupus, orang-orang menunggu yang berikutnya. Yang pertama sekali pupus adalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Bermaksud mana naqadat ataupun nawaqid dalam bahasa Arab diterjemahkan pupus pun boleh juga mengikut kata dalam hadis Nabi SAW. Okey. Cukuplah tu, kita main bahasa saja cukup. Baik. Kalau orang minat bahasa Arab boleh kita sambung. Tapi nampaknya tak minat bahasa Arab ini. Baik. Habis. Yang membatalkan dari segi istilah, dari nas-nas yang telah dipaparkan bisa ditarik kesimpulan bahawa hal yang batalkan itu an-nawaqid secara istilah adalah keyakinan atau ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang memutuskan dan melenyapkan iman. Okey. Dari sudut istilah
yang nak dipakai, makna an-nawaqid, makna pembatalan iman ni bermaksud ialah bahawa hal-hal yang membatalkan secara istilah di sini ialah keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang memutuskan dan melenyapkan iman. Itu bermaksud an-nawaqid, makna dari sudut istilah bahasa Arab. Okey, sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi yang dimaksudkan nawaqidul iman yang nak dibicarakan oleh pengarang kitab iaitu perkara-perkara yang tertakluk dari sudut keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang melenyapkan makna iman. Itu maksudnya perkara yang menghancurkan iman. Habis ya? Okey. Sekarang kita masuk nama sikit. Bila sebut perkataan murtad. Murtad ni kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu daripada perkataan yang disebut dari perkataan radda. Maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kan orang yang terkeluar, orang memutuskan iman. Jadi bila orang yang memutuskan iman, yang membatalkan iman, orang itu dipanggilkan murtad. Boleh faham tu? Okey, sekarang saya ulang semula. Okey, cuba kita ambil dalam Al-Quran kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebab pengarang kitab ni dia terlampau detail sangat kaum muslimin. Patutnya tak payah buat karang macam tu, kan? Terlalu detail sangat. Apa perkataan kaum muslimin dan muslimat irtadda? Maksudnya ialah perkataan murtad. Bila orang itu melakukan perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad yang terkeluar daripada Islam, orang panggil murtad. Murtad. Keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang tertakluk dengan murtad ni orang panggil riddatun. Riddah. Apa itu riddah? Riddah ni perkataan, perbuatan dan keyakinan yang mengeluarkan orang daripada Islam dipanggil riddah. Orang terkeluar daripada Islam dipanggil murtad. Boleh faham tu? Okey. Nampak berkerut dahi je. Saya ulang semula. Perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Sebab saya katakan begitu, kaum muslimin dan muslimat kalian, orang boleh terkeluar daripada Islam dengan 3 jalan. Boleh terkeluarnya seorang itu dengan 3 jalan daripada Islam. Apa dia? I'tiqad. Yang kedua perkataan. Yang ketiga adalah perbuatan. 3 jalan ni boleh keluaran daripada Islam. Maka 3 jalan ni apabila berlaku di sudut keyakinan, perbuatan dan perkataan, orang panggil itu adalah riddah. Dan apabila orang melakukan perbuatan riddah itu, dipanggil orang itu murtad. Boleh faham itu? Okey. Murtad ni orang terkeluar daripada Islam. Apa yang benar terkeluar daripada Islam? Apa yang keluar daripada Islam tu orang panggil riddah. Riddah tu ialah perkataan, perbuatan dan i'tiqad yang boleh keluar seorang daripada Islam. Itu dipanggilkan murtad. Habis. Itu dia yang nak diceritakan dalam permasalahan kaum muslimin dan muslimat kalian tentang nawaqid, iaitu perkara-perkara yang batalkan keimanan yang dikatakan murtad, dan kaum muslimin dan muslimat kalian atau dikatakan kafir. Jadi itu sebab kena ada istilah sikit. Kaum muslimin dan muslimat itu sebab ulama Islam, apabila seorang itu sudah Islam, dia melakukan perkataan yang dia melakukan satu perkara yang keluar daripada Islam, lebih sesuai panggil murtad daripada kafir. Boleh faham itu? Saya nak ulang semula ya. Ini segi bahasa lah. Mana-mana orang yang sudah beriman, lepas tu dia terkeluar daripada Islam, nama yang sesuai bagi dia, yang patut ialah
murtad daripada digantikan dengan perkataan kafir. Faham itu? Tapi kafir pun boleh guna juga. Tapi murtad ni kaum muslimin dan muslimat kalian lebih besar, lebih sedap maknanya daripada digunakan perkataan kafir kepada orang Islam yang dia beriman lepas tu dia keluar daripada Islam. Baik. Habis ya? Okey. Itu cara ringkas segi bahasa. Okey, cuba kita tengok kaum muslimin pembahasan yang kedua. Tadi habislah. Cuma saya tengok dari segi bahasa je. Baik. Iaitu vonis kafir secara mutlak dan kafir terhadap personal tertentu. Perkataan kafir secara mutlak dengan kafir secara kaum muslimin personal tertentu. Begini kaedah nak ngaji. Ada perkataan itu boleh dikatakan keluar daripada Islam kafir secara mutlak, tetapi nak menghukumkan individu itu kafir, kaum muslimin dan muslimat kalian, itu ada bab yang tertentu. Okey, saya buat contoh. Ini tajuk nak dibincangkan supaya kita ni, na'udzubillah kita pula, supaya masyarakat tidak menjadi golongan takfir, golongan suka mengkafirkan orang. Lebam tu. Begini kaum muslimin. Kafir secara mutlak dengan kafir terhadap personal tertentu. Contoh, bila seorang itu mengatakan sesuatu perkara yang boleh terkeluar daripada Islam. Contohnya kan, apa dia kata? Perkataan atau perbuatan. Kita kata orang itu dia sujud kepada manusia. Dia buat sujud kepada manusia. Sujud kepada manusia secara umum perbuatan itu adalah kafir. Dia faham itu? Sujud pada manusia, perbuatan itu secara umum adalah kafir. Kalau orang itu sujud kepada manusia, kita nak kata tu orang tu kafir ke tak? Tak faham lagi maksud tajuk itu. Kalau tak faham, tak boleh pergi lagi lah. Sujud kepada manusia, hukumnya secara umum perbuatan itu adalah kafir. Apabila kita tengok manusia itu sujud kepada manusia, boleh tak kita kata manusia yang sujud pada manusia itu kafir? Secara personal tak boleh, terkecuali kita mendirikan hujah terlebih dulu, takut dia tak tahu benda macam tu. Boleh faham tu? Kalau sekiranya orang yang jahil, kita tak boleh kata dia kafir kaum muslimin dan muslimat kalian. Ini dikatakan secara personal tertentu, tak boleh kita hukum individu tu kafir lagi, terkecuali setelah mana didirikan hujah, setelah mana dia beritahu, dia tak ambil peduli, dia tak nak bercara, dia buat juga, barulah kita hukumkan seorang itu kafir. Tapi cara individu, cara umum tidak boleh. Faham itu? Ini nak dibicarakan sebab takut kaum muslimin dan muslimat kan, di dalam kaedah Islam ni, orang yang jahil bila melakukan perbuatan kufur, tak boleh kita katakan dia kufur kecuali mendirikan hujah. Sebab takut kaum muslimin kafir itu kembali kepada diri dia sendiri. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengkafirkan seorang itu yang dia tidak kafir, faham tu? Kafir itu kembali kepada diri dia. Memang juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey? Kita kata beginilah kaum muslim. Mudah nak faham ni. Dasar undang-undang itu adalah undang-undang kafir. Mereka yang ambil undang-undang itu adalah undang-undang kafir. Apabila orang itu ambil undang-undang kafir, kita boleh kata tak dia kafir? Tak boleh lagi. Kena mendirikan hujah dengan dia. Itu yang silap faham tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Habis. Okey.
Asal kita masuk ya. Pertama, perbezaan antara bonus kafir secara mutlak dan bonus kafir tak ada peneliti tertentu. Baik. Ahli sunnah membedakan di antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak dengan takfir muayyan. Macamnya kafir secara umum dengan kafir secara individu tertentu. Maksud dia muayyan tu tertentu. Yang pertama, ucapan takfir diarahkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan kufur secara umum. Dikatakan barang siapa berkata begini dan buat begitu, maka dia kafir. Akan tetapi orang tertentu yang berkata demikian atau berbuat sama sekali tidak diboleh katakan kafir sebelum syarat-syaratnya terpenuhi dan pahala-pahalanya telah hilang. Dan dalam kondisi tersebut hujah telah tegak atasnya, di mana orang yang meninggalkannya dapat dikatakan kafir. Okey, cantik dah perkataan kitab ni kata, kaum muslimin dan muslimat, di mana-mana perilaku atau perbuatan atau perkataan yang menyebabkan kekafiran secara umum, boleh kata perbuatan itu, perkataan itu boleh jadi kafir. Tapi perilakunya tidak boleh, melainkan mendirikan hujah. Bila dirikan hujah dia hilang, dia tak nak pakai, maka barulah kita katakan orang itu adalah kafir. Cantik tak cantik? Memang cantik dalam bab itu. Okey. Ibnu Taimiyah berkata, macam inilah kaum muslimin dan muslimat kalian, mudah nak kata. Perkataan seorang mengatakan politik suku, agama suku, perkataan itu boleh buat jadi kafir. Boleh faham? Bila orang kata politik suku, agama suku, perkataan itu boleh menyebabkan orang menjadi kafir. Perkataan itu. Tapi bila ada orang berkata demikian, mu kafir. Boleh tak lagi tu? Tidak boleh, terkecuali dikahujah dulu. Benda lagu tu mu tak boleh cakap. Tak boleh kamu cakap hal macam tu, boleh terkeluar kamu daripada Islam. Pandai aku orang mengemulut aku, itu barulah kafir. Boleh faham itu? Kena buat misalan macam tu lah baru nak faham. Okey. Bismillah. Ibnu Taimiyah berkata, tidak seorang pun berhak mengkafirkan seorang Muslim walaupun Muslim tersebut salah dan terkeliru, sehingga hujah ditegakkan atasnya dan jalan yang lurus telah dijelaskan kepadanya. Tengok ya, itu sebab Ibnu Taimiyah ni kalau nampak dia keras, tapi dalam satu bab dia cukup berhati. Tidak seorang pun berhak mengkafirkan seorang Muslim walaupun Muslim tersebut salah dan terkeliru, sehingga hujah ditegakkan atasnya dan jalan yang lurus telah dijelaskan kepadanya. Barang sesiapa Islamnya telah tetap dengan yakin, maka keislamannya tersebut tidak terhapus kerana keraguan. Bahkan dia tidak terhapus kecuali setelah ditegakkan hujah dan dihilangkannya syubhah. Maka barulah seorang itu, kaum muslimin dan muslimat kalian, ditegakkan hujah, maka dia tak ada syubhah dah. Kaum muslimin dan muslimat kalian, tapi dia berdegil juga, barulah dikatakan kafir. Dia susah tak susah? Siapa yang boleh terang? Kalau orang berkata demikian, perkataan kamu ni boleh menyebabkan kekafiran, perbuatan kamu ni, kita dirikan hujah dekat dia dulu. Tanya balik, kita boleh tak diri hujah dekat dia? Ataukah arak ke ustaz yang mendirikan hujah?
Jadi susah juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Ya, kamu kafir. Tapi kata Imam Taimiyah, dirikan hujah, bekas sekadar dirikan hujah hingga hilang syubhat bagi dia. Dia tak ragu dah, tapi dia nak buat juga. Barulah katakan kafir. Tapi si nak tanya kaum muslimin, siapa dia nak berhujah? Siapa? Sudah tentu kita. Jadi kalau sudah tentu kita, boleh berhujah kejap. Tak ada mood malam ni. Betul-betul. Tak ada mood. Takut kita berkata, dah orang kata begitu, sudahlah. Jadi tak jadilah kita ke muslimin dan muslimat kalian. Sebab siapa kata kafir ni? Aku dengar ustaz kata, itu tak padan. Bermaksud bila dengar ustaz kata, nanti dia kata, ustaz aku kata lain juga. Itu sebab kita mengaji ni kaum muslimin, biar mantap. Biar kita hafal hujah kaum muslimin dan muslimat kalian. Baru jadi. Tidak kan takut kita terpeliak sama. Ni dah. Baik ya. Sejak kata Ibn Taimiyah. Kalau begini nantilah saya panggil ustaz saya. Beratlah betul kaum muslimin. Letihlah ustaz tu. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, takfir, yakni memuniskan kekafiran, bermaksud mengkafirkan seseorang, mempunyai syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang mungkin tidak ada pada diri orang tertentu. Takfir mutlak tidak mengotomatiskan kafir muayyan, kecuali jika syarat-syarat terwujud dan penghalang tidak ada. Ini diperjelaskan bahawa Imam Ahmad dan kebanyakan imam yang mengucapkan kalimat-kalimat umum ini tidak mengkafirkan kebanyakan orang yang mengucapkan perkataan kufur ini secara perseorangan tertentu. Sebab kafir ini ada dua, muayyan satu dan mutlak satu. Yang mutlak betul itu boleh keluar daripada Islam, nak menentukan seorang tidak boleh. Melainkan kita mendirikan hujah terlebih dulu. Itu sebab Imam Ahmad dan ulama-ulama lain mengatakan, iaitu kalimat-kalimat umum ini tidak mengkafirkan banyakkan orang yang mengucap perkataan kufur secara perseorangan tertentu. Cuma kita kata perbuatan atau perkataan itu boleh menyebabkan kekafiran. Baik. Contohlah kaum muslimin, kita banyakkan perkara-perkara contoh dari sudut perkataan atau perbuatan. Okey. Sebab di zaman kita sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dunia moden sekarang ni, dia mengikut sama ada kepahaman datuk nenek moyang, keturunan ataupun kabilah. Dengan dia tidak membahas kerana dia dengar orang ni kata itu, orang kata ini. Betul tak betul? Saya buat contoh. Kita ambil Syiah dulu. Orang Syiah ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ajar anak murid dia dan dia ajar pengikut-pengikut dia, kaum muslimin dan muslimat kalian, mengkafirkan para sahabat dengan tomohan-tomohan ujah-ujah yang karut-marut. Orang yang mendengar, anak murid yang mendengar, kaum muslimin dan muslimat, dia tidak mengkaji. Dia dengar kata tok guru dia kata. Boleh faham tu? Jadi bila tok guru kata, lalu dia pun katalah, kaum muslimin dan muslimat kalian mencerca para sahabat. Adakah mereka itu boleh jadi kafir? Tidak boleh. Kerana mereka berpegang kepada kata tok guru mereka. Jadi itu tak boleh kita, walaupun benda itu jadi umumnya kafir, tapi individu tidak boleh, kerana mereka bukan mengaji, cuma dengar kata-kata orang. Jadi tapi hak bapak tok guru tu memang jadi kafir lah. Faham tu? Okey. Habis. Kalau nak lebih jelas lagi kaum muslimin dan muslimat kalian, dari segi dunia sekarang ni, memang benda yang ada di zaman sekarang ini, kaum muslimin dan muslimat kalian,
penolakan kepada undang-undang Islam, tolak undang-undang Islam, ambil undang-undang kafir, boleh jadi kafir. Tapi orang kampung dia tahu ke tak benda lagi tu? Orang kampung dia tahu ke tak? Tak boleh kaum muslimin dan muslimat, tak boleh. Itu dia. Saya cukup marah kalau orang kata macam, minta maaf kan? Ramai orang kaum muslimin dan muslimat kalian telajak sangat ceramah. Bila telajak ceramah kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi macam ni ya. Sampai nak menghukumkan seseorang. Okey, saya ambil satu persatu dan dunia moden. Apabila di dalam Islam, kaum muslimin dan muslimat kalian, bila seorang itu mengiktikadkan atau mengatakan ada lagi undang-undang yang lebih elok daripada undang-undang Islam, orang itu boleh jadi kafir. Okey, tiba-tiba dia sokong juga orang tu. Dia sokong juga. Dia sokong tu, dia tahu ke tak? Dia tak tahu kaum muslimin dan muslimat kalian. Bila tak tahu, jangan hukum. Tak boleh. Minta maaf ya, saya cerita politik sikit. Semua orang kata orang UMNO kafir. Boleh kata tak begitu? Jangan terkejut ya. Jangan terkejut kaum muslimin dan muslimat kalian. Cuma nak ambil isu ni, ini melampau. Tak boleh kata begitu. Walaupun mereka ambil undang-undang yang bukan Islam, kaum muslimin dan muslimat kalian, benda laku tu memang tidak boleh, kufur. Tapi tak boleh mengatakan mereka itu kufur kerana tidak mendirikan hujah. Mereka bukan tahu. Ini telajak ceramah, kafir belaka. La ilaha illallah. Boleh faham itu? Kena faham ya? Sekejap kafir. Jangan main kaum muslimin dan muslimat. Nyelebih pada Tok Guru. Tok Guru tak kata begitu. Dia ni lebih kamu semua. Itu silap faham tu. Ini saya silap faham kan. Jangan marah ke saya. Cuma saya nak betul ke mana tidak silap faham. Boleh faham itu? Habis ya? Okey. Jangan main kaum muslimin dah. Kan banyak isu-isu dulu kan. Akan jadi permasalahan. Akhirnya kerana orang yang di bawah, orang yang tak tahu, yang kena siapa dia? Yang kena adalah Tok Guru kaum muslimin muslimat. Cuba kita tengok. Saya nak cerita sikit. Masa saya duduk di Pakistan dulu kaum muslimin, ada golongan yang musyaddidin. Yang musyaddid. Tengok kan? Kecoh dulu dalam dunia Arab. Malaysia tak kecoh benda tu. Apabila Pahat, nak bagi faham, Pahat ni dia pergi ke England, jumpa dengan apa nama? Queen Elizabeth. Betul. Lalu bila sampai ke sana, Queen Elizabeth ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ambil salib tu, dikalung ke batang leher Pahat. Tu cerita dia. Boleh faham kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi apabila berlaku demikian, golongan yang terlampau musyaddid ni, dia kata bahawa Pahat adalah kafir. Pahat adalah kafir. Kerana apa? Pakai salib. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, di bawah Pahat ni ada tak ulama-ulama? Ada tak ulama-ulama? Ada. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Albani dan sebagainya. Jadi Syekh bin Baz ni diam. Dia tak kata apa. Dia orang kata Syekh bin Baz pun kafir juga. Allahu Akbar. Riuh di Pakistan dulu kaum muslimat lah. Golongan takfir ni. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, minum air sekejap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia orang ni ada ulama-ulama juga. Jadi dibuatkan satu
perbincangan gulungan-gulungan yang syadid ni dengan ulama-ulama adih Pakistan. Ketika tu alhamdulillah lah kaum muslimin baik dengan Tok Guru, kita boleh numpang masuk sekali dalam debatan itu. Dengar sebagai pendengar. Jadi nyebalah. Sebab apa kamu mengatakan bahawa Pahat tu kafir, Asyidillah tu kafir, Albani kafir? Sebab apa? Dia orang Arab banyak. Dia kata pertama sekali ialah dia ambil perkataan bahawa kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Ar-rida bi kufri kufrun, ar-rida bi maksiati maksiatun. Reda dengan kufur menjadi kufur, dan reda dengan maksiat jadi maksiat. Jadi dia kata Pahat dia pakai salib tu, dia tak bantah tu tan reda. Dan ulama-ulama lain diam saja, itu tanda reda juga. Dua-dua reda tu kufur belaka. Oh baik, nyabata bojah-bojah kamus Arab sama tu Arab. Dia boleh selesai masalah. Tak ada selesai. Tu sebab sekarang ni Arab sama Arab balah tak boleh selesai. Tambah balah lagi ada. Lalu akhirnya bercakap surah ulama Pakistan yang bernama Syekh Mas'ud Alim. Ustaz Ibrahim dia cukup minat dengan Tok Guru ni. Syekh Mas'ud Alim. Umur 13 tahun dia menghafal Al-Quran dah kaum muslimin. Dia dengar. Okey. Dia kata dia dengar. Dia seorang cakap mula dia senyap je. Orang banyak ilmu ni dia slow-slow je kaum muslimin kelas. Yang tempik dia kadang-kadang tempik dia kuat, ilmu tak ada. Betul-betul. Baik. Jadi sebelum kamu mengatakan Pahat itu kafir, pernahkah kamu melihat berapa ayat Quran? Sebelum kamu kata Pahat itu kafir dengan hujah kamu, dengar apa aku nak baca ayat Quran. Yang peliknya kaum muslimin, Tuhan beri ke dia tu kalimah perkataan yang orang boleh senyap. Kalau tidak apa-apa tak kerti apa yang pun dibahasnya. Bila kawan tu kata, senyap belaka. Baik. Lalu Syekh Mas'ud perbaca satu ayat. Ayat dia biasa kita baca, tapi kita tak nampak. Dia nampak. Kita nampak tulisan dia. Dia ambil dengar ayat Quran ni. Akhirnya Syekh Mas'ud dia huraikan. Dia minta orang tu hurai satu-satu. Tak boleh nak hurai ayat tu. Firman Allah Ta'ala, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Tengok kan, tidak boleh seorang yang beriman itu mengambil orang kafir menjadi ketuanya, penolong atau membantu atau kawan rapatnya, meninggalkan orang Islam yang lain. Barang siapa yang berbuat demikian, mengambil orang kafir sebagai kawan rapat dia, pembantu dan pemimpin ketua, maka tidak adalah bagi Allah Ta'ala kepada mereka illa, dia kata, illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali kalau kamu berasa takut kepada mereka, yang kalau kamu tidak buat mendatangkan mudarat bagi kamu, ketika itu tidak mengapa. Boleh faham tu? Lalu dibawalah yang Pahat pakai salib. Adakah kamu tahu yang dia reda? Atau ketika itu dia gerun atau takut kerana dia seorang saja, semuanya kafir belaka? Kemungkinan ketika itu dia takut dengan berbagai tak ra'in dan ra'innya, sedangkan dia tidak suka. Sebab Al-Quran kata illa an tattaqu minhum tuqa. Boleh faham itu?
Kecuali kalau kamu takut sesuatu perkara mudarat yang berlaku. Adakah kamu bertanya dalam bab itu? Nak mentakfirkan orang secara mudah. Kan. Baik, yang kamu mengatakan ulama-ulama lain mengatakan sokong pahat tentang salib itu, adakah barang buktinya? Adakah kenyataan Syekh Abdul bin Baz yang menyokong cara itu? Kalau tak ada, kenapa kamu kata kafir? Ingat kata Syekh Mas'ud, barang siapa mengkafirkan seorang Muslim, maka kafir itu kembali kepadanya. Senyap habis kaum muslimin. Akhirnya terabur habis balik belakang. Nanti kaum muslimin dan muslimat lah. Itu sebabnya kita jangan lebih kaum muslimin dan muslimat. Itu sebabnya walaupun kata kita boleh cuma kata begitu, perkataan itu boleh menyebabkan kekafiran. Contohnya ada orang tua dia berkata, kalau berjalanlah hukum irjam, maka tidak ada batu untuk buat jalan raya. Kan? Perkataan itu dia menghina Islam, menyebabkan dia boleh jadi, perkataan itu boleh jadi kafir. Tiba-tiba kita nak hukum orang tua itu kafir. Tak boleh. Mendirikan hujah dulu. Dia hujah kan? Pernah jumpa dia tak? Tak boleh jawab ke kerana tak faham? Dia je. Siapa ulama yang boleh jumpa dengan dia, kaum muslimin dan muslimat? Tu dia cakap. Cuma kaum muslimin dan muslimat kelak sekadar untuk beritahu begitu, dia tidak boleh. Kata Imam Ibn Taymiyah, kena beritahu dia hingga dia hilang syubhah dalam hati dia. Yang perkataan dia itu betul-betul dia mengaku salah, hilang dah syubhah keraguan dia. Tiba-tiba dia kata lagi, itu bolehlah kata dia itu kafir. Terang tak terang? Tu jangan kaum muslimin dan muslimat kelak. Mudah-mudah nak kata. Tu dia. Baik. Itu sebabnya benda-benda ni kena belajar, kena mengaji kaum muslimin dan muslimat kalian. Tu dia. Kalau bimbang juga sebab Islam ni cukup berhati golongan takfir ni, golongan mudah-mudah mentakfir ke orang kaum muslimin. Baik. Habis ya. Biar asal ilmu. Na'udzubillah, jangan mudah nak mengkafirkan Quran kerana ideologi politik yang tidak sama, ataupun kerana budaya yang tidak sama, ataupun kerana pahaman mazhab yang tidak sama, atau fanatik. Dengan satu kumpulan sekarang cukup masyhur, dia panggil golongan Abbas. Tahu golongan Abbas? Tak tahu juga. La ilaha illallah. Golongan Abbas ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia fanatik ke satu mazhab Imam Syafi'i, sampai orang lain kafir habis ni buat ni dia. Sikit-sikit dah ada dah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu tak kenalah macam tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi kita bukan dasar politik, bukan dasar belahan politik, tapi dasar permasalahan penolakan kepada syariat Islam. Itu kaum muslimin kalau ambil keyakinan begitu, itu tidak mengapa. Baik. Habis. Itu sebabnya dalam satu hadis, akan sampai satu masa di kalangan umat aku mengkafirkan orang Islam yang lain ibarat seperti anak panah yang keluar daripada busurnya. Oleh bang tu akan sampai satu masa, maka kata ulama dah sampai dah masanya, iaitu di zaman dikenali dengan kehebatan ataupun kekuatan zaman Khawarij. Kata ulama dah ada dah zaman itu. Sampai para sahabat Nabi Ali pun dikafir boleh. Takut zaman itu berlarutan ke zaman kita. Boleh faham itu? Tapi kalau mereka menolak syariat Islam, itu kena ingat kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu tak boleh tu. Kalau kata kalau jalan hukum hudud, huru hara kita. Itu memang tak boleh cakap macam tu. Orang cakap macam tu boleh menyebabkan
kekufuran. Ini dah ingat ni. Kalau dia kata lagi, sudah. Kalau dia kata lagi, boleh jadi kufur. Dia faham itu? Baik. Inilah semasa yang ada. Okey ya. Ada orang lagi mengatakan, itu dalam itu kaum muslimat Kelang. Ada seorang, dia ustaz. Apabila tak kena dengan kepahaman dia, kaum muslimin dan muslimat Kelang, sampai dia kata begini. Minta maaf ya. Bila orang sembahyang di atas dada. Ini sembahyang macam orang yang sakit. Kan kaum muslimin dan muslimat bila sembahyang letak tangan di atas dada ni, dia nak marah. Nak marah tak kena dengan cara dia belajar. Lalu dia kata bahawa sembahyang letak atas dada ni, ini sembahyang orang yang sakit. Apa makna dia? Kalau begitu kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi Nabi sembahyang atas dada tu, itu Nabi sembahyang orang sakit dah tu. Boleh bawa kepada kekufuran setelah mana dia beritahu. Kalau beritahu dia kata lagi, memang boleh jadi kafir. Boleh faham itu kamu? Jangan pandang remeh-temeh kaum muslimin dan muslimat kalian. Jangan pandang buat macam tu. Jadi banyak benda lah kamu. Islam ni walaupun benda tu kecil, kecil. Jadi pakai janggut, makan kambing. Astagfirullahaladzim. Orang pakai janggut, dia kata macam kambing. Ya Allahu Akbar. Kaum muslimin, kena kata mu cakap lagu tuan boleh bawa kepada kekafiran. Iyalah, dia makan kambing berjanggut. Iyalah kambing. Tak faham juga. Boleh kata bahasa menatang kafir ni, boleh kata nak marah lah tu. Kamu itu boleh kata. Sebab setelah didirikan hujah kepadanya, sebab Rasulullah pakai begitu. Boleh faham itu? Jangan dia hina kaum muslimin muslimat. Itu dia. Kalau orang makan kaum muslimin dan muslimat, dia makan, lepas tu dia isap jari dia. Dia isap jari dia. Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kaut makanan dia. Allah, kebulur sangat aku tengok. Betul-betul. Kebulur sangat aku tengok. Kita kata tak boleh wang. Moga Nabi bila makanan, Nabi selalu mengisapkan tangan dia. Supaya baki itu tidak ditinggalkan untuk syaitan. Jadi pandangmu lah, mu nak kata gua ni pun. Sudah kaum muslimin muslimat kalian. Loh selalu kaum muslimin dan muslimat. Mudah tak mudah? Itu sebabnya kata dalam satu hadis, walaupun hadis ini didoihkan oleh alim ulama, iaitu di antara, iaitu tentangnya seorang itu untuk orang yang jahil untuk menjadi kafir, tentang di antara mata putih dengan mata hitam. Tapi hadis itu didoihkan oleh ulama. Tapi memang kaum muslimin dan muslimat kalian, orang jahil ni mudah terpaut dalam permasalahan itu. Jelas tak jelas? Itu sebabnya kita belajarlah memahami Islam dengan cara betul-betul dan yakin betul-betul, dan kita kena pandai berhujah untuk bela Islam. Dia sekarang ni tak ada nak hujah, sebab kaum muslimin dan muslimat kalian Quran malah duk hafal, hadis duk malah duk hafal, betul tak betul? Bila dua-dua tu malah tu gitu lah. Boleh faham itu? Itu dia. Baik. Habis ya. Penamat cerita. Ini kisah benar ni. Ini kisah orang kampung aku. Baik. Dia silapnya, dia semangat Islam tapi dia tak belajar. Dia tak belajar. Jadi masa tengah berborak kedai kopi tu, itu saya ambil contoh lah pengajaran. Dia minat Islam tapi dia tak belajar, dia tak kerti nak hujah. Cuma dia hujah tapi dia pandai bersilap. Hujah dia bersilap ya. Memanglah, memang dia matuk guru silap lah kaum muslimin, selagi mana tidak ada pistol dia tak belajar. Baik. Jadi bila orang-orang ni kaum muslimin dan muslimat kalian bersembang kedai kopi orang muda ni, dia bercakap lah. Dia kata kalau sekiranya barang siapa nak makan sup tangan pergi Kelantan lah dia tu. Dia pergi kedai kopi ni bercakap.
Barang siapa nak makan sup tangan, pergi Kelantan lah. Dia bangun kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia pukul lalu. 7 orang lawan dia, kaum muslimin dan muslimat kalian. 7 orang. Bukan Cina ni, kita betul. Cina menipu. Memang betul. Kaum muslimin dan muslimat habis pukul dia seorang je. Memang dia terkenal lah di kampung tu. Malam tu takdirnya Mak Sabu mai ceramah. Jadi ke polis lah. Panggil dia. Sepatutnya tak boleh nak main pukul lalu, kena berhujah dengan dia, kena berhujah dulu, kena beri dakwah dulu, kata Mak Sabu. Dia kata, Abang Mak bolehlah, Abang Mak pandai berhujah, aku dah kerti berhujah, aku kerti meneni je dia kata. Kata Abang Mak, loh betul-betul. Allah katanya kamu. Tapi tak seronok dah macam tu kan. Seorang Islam, seorang Muslim, tak apalah. Tapi seorang Muslim, kaum muslimin dan muslimat kalian yang kita mengaku semua Islam, kita kena ambil betul-betul kepahaman bahawa Islam itu bukan untuk diri kita, kerana kita nak bantu menegakkan Islam ini dengan hujah. Itu sebab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad ini kaum muslimin dan muslimat kalian ada bermacam cara. Ada jihad dengan peperangan, tetapi ada di sana bukan jihad dengan peperangan, berjihad dengan berhujah. Ibnu Qayyim Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.